Hai, Assalamualaikum. Saya Ainin Sofia binti Azami. Saya dari Science Information System Management, and this video presentation is for course CTU 552. Okay, so hari ini saya akan terangkan tentang Confucianism dan tajuk saya adalah bagaimana manusia hidup atas muka bumi ini dan apa tugas mereka sebagai seorang Confucianism. Okay, so Confucianism adalah kemanusiaan, satu falsafah atau sikap yang berhubung dengan kemanusiaan, tujuan dan keinginannya daripada sesuatu yang bersifat abstrak dan juga masalah ideologi. Seterusnya, dalam Confucianism, manusia adalah pusat daripada dunia. Manusia tak dapat nak hidup bersendirian, melainkan mereka hidup bersama-sama dengan manusia lain. Okey, untuk mencapai pendamaian pula, Konfusi menemukan hubungan antara manusia yang meliputi 5 hubungan wulun yang berdasarkan cinta, kasih dan kewajipan. Seterusnya adalah ajaran Confucianism. Ajaran Confucianism ini adalah ajaran Confucius yang paling mendalam, terletak pada penekanannya pada pembangunan diri atau tamadun diri, teladan moral dan keupayaan untuk membuat keputusan yang terlatih dan bukannya pengetahuan tentang undang-undang alam. Okey, perkataan Confucianism ini adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris iaitu Confucius. Bukanlah agama, sebaliknya ajaran falsafah untuk memperbaiki akhlak dan menjaga etika manusia. Okey, so Confucianism ini tidak membezakan manusia daripada masyarakat sebagai objek berbanding objek seperti dalam falsafah barat. Kemudian, prinsip sistem pemikiran ini diasaskan oleh Confucius yang dilahirkan di China pada 551 sebelum Masihi. Ajarannya dinamakan sempena nama yang diberi dalam bahasa Latin, iaitu Confucius. Beliau seorang yang bijak sejak kecil dan terkenal dengan penyebaran ilmu baru ketika berusia 32 tahun. Confucius juga pernah menulis banyak buku moral, sejarah, sastera dan falsafah yang diikuti oleh ramai penganut ajaran ini. Confucius yang dikenali sebagai Confucius menekankan pembentukan akhlak yang perlu menghormati orang lain, tidak kira sama ada mereka tua atau muda. Kedua-duanya perlu menghormati satu sama lain secara sama rata tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Dan ajaran ini menekankan kesucian budi pekerti yang mulia dan menekankan ajaran moral seperti meliputi aspek falsafah dan etika. Kemudian saya akan terangkan 3 ajaran pokok dalam Confucianism ini. Yang pertama adalah Zongyun. Mereka diarahkan untuk cuba menyempurnakan dan menyucikan hati dan fikiran ke arah keseimbangan yang harmoni. Yang kedua adalah Tian yang dikenali sebagai syurga telah memberi watak asli kepada manusia. Dan yang terakhir adalah Senjing. Senjing ini adalah jika seseorang dapat menemui semula watak sebenar dia, maka dia boleh dipanggil sebagai Zingren, figur seseorang ideal yang Confucius. Orang seperti ini sudah pasti akan dapat mengawal dunia dan segala isinya. Kemudian daripada 3 ajaran pokok Confucianism ini, peraturan undang-undang dan peraturan mesti dikeluarkan dan perlu mengekalkan adat nenek moyang. Okey, seterusnya adalah konsep ajaran Confucianism. Seperti yang telah dimaklum, Confucianism ialah ajaran Confucius atau dalam bahasa Mandarin yang dikenali sebagai Confucius yang merupakan seorang ahli falsafah hebat daripada China. Confucius juga merupakan pengasas falsafah Confucianism. Confucius berpendapat bahawa jika hendak mempraktikkan mencintai orang lain, haruslah mengamalkan konsep kesetiaan dan keampunan, iaitu mengamalkan sikap apa yang kita tidak dikehendaki jangan kita lakukan terhadap orang lain. Confucius juga memperbetul peringkat hierarki supaya mencapai status yang berbeza. Hal ini dapat mencerminkan pemikiran dan politiknya yang konservatif dan juga terdapat beberapa ajaran dari konsep Confucius. Kat sini ada 5 konsep ajaran Confucianism. Yang pertama adalah Rin. Rin adalah keperimanusiaan yang bermaksud cinta sejagat yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengambil berat tentang orang lain. Kualiti asas Rin ialah kebaikan, kesucian, belas kasihan dan kemanusiaan. Yang kedua adalah Yi, keadilan atau kebenaran. Pemahaman yang luas ini menunjukkan bahawa sistem etika Confucianism lebih berasaskan belas kasihan dan pemahaman terhadap orang lain daripada ajaran ilahi. Yang ketiga adalah Li, kesusilaan.
Dia mencerminkan etika Confucius berdasarkan 3 aspek kehidupan: persembahan ritual kepada nenek moyang dan pelbagai tuhan, penubuhan institusi sosial dan politik, dan pemeliharaan adab dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah Qi. Qi bermaksud kebijaksanaan. Anda dikatakan bijak jika setiap hari anda mempunyai kesedaran untuk melakukan perkara yang baik dan betul. Dan yang terakhir adalah Zin. Zin ini bermaksud dipercayai. Perkataan Zin ni dia berasal daripada gabungan kata Rin, manusia, dan kata dan Yan, kata-kata atau ucapan. So, manusia yang bersandar pada kata-kata ini mengandungi arti bahawa jika manusia konsisten dengan kata-kata, maka ia layak dipercayai. Contoh, seorang pemimpin harus layak dipercayai oleh rakyatnya. Seterusnya adalah konsep ajaran Confucianism yang lebih kepada prinsip moral. Falsafah Confucius juga menekankan prinsip moral peribadi dan politik, ketetapan hubungan sosial, keikhlasan dan juga keadilan. Falsafahnya mempengaruhi masyarakat Cina di seluruh dunia. Confucianism juga dikenali sebagai Rujia dan ajarannya terkandung di dalam buku Lun. Confucius menekankan 5 hubungan antara manusia, Wulun, yang menetapkan peranan individu dalam masyarakat. Yang pertama adalah hubungan antara suami dan isteri, iaitu harus dijalin mesra antara suami dan isteri, seperti suami harus jujur kepada isteri dan isteri patuh kepada suami. Yang kedua adalah hubungan antara bapa dan anak, seperti bapa harus baik hati terhadap anaknya dan anaknya harus bertanggungjawab terhadap orang tuanya. Yang ketiga adalah hubungan antara raja dan pegawai, seperti raja harus berkeperimanusiaan dan pegawai harus menunjukkan taat setia. Yang keempat adalah hubungan dengan saudara muda seperti adik-beradik, iaitu harus bermurah hati dan bantu serta mudah patuh dan hormat menghormati. Dan yang terakhir adalah antara sahabat yang harus berasaskan kejujuran. Seterusnya adalah pembentukan karakter. Ajaran Confucius ini bertujuan untuk mendidik dan menekankan bahawa manusia boleh berkhidmat kepada negara dan masyarakat. Dan juga untuk memahami ajaran Confucius perlu memahami kitab-kitab yang mengandungi ajaran tentang etika, iaitu etika dalam keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, pada awal 1980-an, Confucianism mula bangkit semula, namun kebangkitan Confucianism bukanlah untuk memulakan tradisi lama maupun memulakan ajaran dan amalan lama, tetapi kerana nilai-nilai Confucianism yang telah diturunkan dari generasi ke generasi berakar umbi dalam sosial sistem. Nilai moral dan kerohanian Confucianism yang menekankan tanggungjawab moral, pemahaman manusia tentang kehidupan yang diyakini mampu diteruskan pada masa hadapan. Dan yang terakhir adalah struktur asas keluarga dari Chia hingga Zhu adalah asas untuk penerapan Confucianism. Semua kehidupan keluarga dan tingkah laku, adat, ritual, rangkaian sosial masyarakat disepadukan dalam institusi politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya adalah aspek positif dan negatif dalam Confucianism. Dari segi aspek positifnya adalah China menjadi kuasa besar dan mempunyai autoriti dalam perdagangan, dalam sistem perdagangan dan mengekalkan sumber mereka. Yang dapat mengekalkan sumber mereka seperti masyarakat yang muda mesti selalu menghormati warga tua, tak kira baik ataupun jahat walaupun telah didera olehnya. Dari aspek negatifnya pula, diskriminasi terhadap seorang wanita yang tidak percaya kepada berfikiran logik, tetapi ia lebih kepada belajar dari pengalaman. Kesimpulannya adalah ajaran Confucianism telah membawa impak kedua-duanya, positif dan negatif, kepada peradaban tamadun Cina sehingga kini. Confucianism bukan sahaja memberi kesan yang mendalam kepada tamadun Cina, malah ia telah memberi kesan yang berkekalan kepada kebanyakan negara-negara di dunia ini. Confucianism juga telah menjadi tokoh-tokoh terkemuka dan inspirasi kepada ramai tokoh-tokoh dan masyarakat, dan ajarannya masih digunakan di negara China dan negara lain. Ada banyak nilai-nilai yang dapat digali dari ajaran Confucianism yang dapat dipakai dalam kehidupan dewasa ini, terutama untuk menyumbang kemajuan peradaban manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan Confucianism adalah untuk membantu manusia mencapai keutamaan tertinggi manusia, Zhengzi, melalui kemanusiaan, penghormatan dan harga diri. Itu sahaja pembentangan saya tentang Confucianism ini, dan